Okey tuan-tuan, hari ni saya nak buat video sikit sebab saya dah ada tengok beberapa video di YouTube berkenaan dengan solar dan juga perkara-perkara lain lah oleh satu YouTuber ni. I mean for dia ni dia ni ada banyak info yang bagus sebenarnya. Dan saya respect lah, dia ada banyak followers, semua tu bagus lah, ada macam-macam benda dia buat, boleh belajar lah banyak benda daripada dia. I agree with that. Saya setuju. Tapi ada beberapa benda lah yang saya nak tegur, dan bukannya nak tegur dia, tapi nak tegur diri saya lah juga kan. Saya rasa ada banyak benda yang kalau untuk newcomers ataupun budak-budak yang baru nak belajar berkenaan dengan solar panel, kalau nak belajar tak boleh terus ambil literally terus. Saya bukan nak condemn saya tak nak condemn, tapi saya nak bagi some info lah, add up some info. Ada beberapa benda yang saya rasa boleh diperbaiki dan boleh ditambah baik. Contohnya dalam video beliau ni, beliau mention dia check voltage solar panel pada pukul 6. Dia check solar panel punya voltage pada pukul 6 petang. Nak menunjukkan bahawa solar panel tu berada pada stage yang produce electricity. I mean, saya dalam video ni beliau menerangkan yang dia tengah check solar pada pukul 6 petang. Kita nak check solar punya supply berapa sekarang, dah hampir pukul 6 petang, hujan. Okey, dia test pada MCB solar. Jadi pada ketika ini dia test MCB solar, dia check voltage. Okey. Seperti saya rasa, pandangan saya tak tahu wiring dia macam mana, tapi pandangan saya apa yang dia check adalah dia test adalah output daripada inverter pergi ke MCB. Right? Sebab tu dia dapat 246 volt. Okey, output ni memang constant biasanya. Kalau kita buat test pada inverter, akan usually dapat around 240 volt, 245 volt. Itu perkara biasa sebab dalam inverter ada regulator, voltage regulator. Dia akan regulate. Walaupun rendah macam mana pun voltage solar panel, output inverter tetap banyak tu. Okey? Kita kena faham. Kalau dia rendah, dia akan bagi zero lah. Dan dia tak boleh lah kan, sebab nanti dia tak sama voltage dengan voltage rumah. So rumah memang run 240 volt. So, that is the output of the inverter. So saya rasa agak misleading kalau nak kata ini adalah output daripada solar panel. Seharusnya kalau nak tahu berapa output daripada solar panel, kita perlu directly tengok DC output daripada solar panel. Berapa DC keluar dari segi voltage dan juga amperage. Then only kita tahu berapa wattage. Dan selepas itu, kalau kita nak double confirm berapa output dia pada 240 volt selepas ditukar daripada DC kepada AC, dan kita boleh check voltage keluar berapa daripada inverter dan juga bersama amperage-nya, berapa amperage. Dan only kita tahu berapa wattage yang berjaya ditukar dari segi dari DC kepada AC. Itu lebih tepat berbanding cara begini. Okey. Dia kata solar masih boleh charge at 246 volt. Solar dia boleh bawa tak? Okey, selain daripada itu, dalam video ni juga menerangkan bahawa dia telah menggunakan inverter yang sebelum ni, yang mana inverter tu telah charge bateri dia, dan ini menyebabkan bil elektrik melambung seperti yang dia kata. Sikit untuk makluman tuan-tuan, jenis inverter ni adalah inverter hybrid. Inverter hybrid adalah tugasnya solar panel akan charge bateri, tetapi dikala ketika tiada
solar energy ataupun tiada conversion daripada solar panel kepada tenaga elektrik, grid akan membantu untuk charge bateri. Itu memang salah satu function dalam hybrid inverter, grid tie inverter ni. Okey, kenapa perlu TNB ataupun grid perlu charge bateri? Sebab seperti yang kita tahu, bateri life cycle dia untuk deep cycle bateri ni dia tidak lama. Okey, so kalau kita drainkan dia lebih daripada 50%, jangka hayat dia tidak lama. Okey, kalau kita baca macam kalau sesiapa yang boleh tengok video saya dalam bab bateri saya ada terangkan, kalau kita drainkan bateri itu 100%, dia hanya boleh guna dalam 250 kali ataupun 300 kali. Okey. Itu yang saya baca lah daripada GP kan, ditulis 250 cycles. That cycle means that berapa banyak kali yang kita boleh guna after 100% drain. Okey. Jadi kebanyakan orang dia tidak akan biarkan bateri dia drain 100%. So apa yang dia buat adalah menggunakan bateri pada kadar yang tertentu. Contohnya 70% drain, lepas tu dia stop. Okey, untuk mengelakkan kita daripada terputus bekalan elektrik, maka diciptalah hybrid inverter yang mana sekiranya tenaga elektrik daripada solar tak ada, grid akan charge bateri. Sama ada dia menjimatkan atau tak menjimatkan, itu terpulang pada masing-masing lah. Saya tak nak komen. Tapi kalau saya tidak buat cara begini. Satu, kenapa? Satu, akan ada resistance. Walaupun kita charge guna tenaga grid ni, elektrik TNB kepada storage kita pada bateri, ada resistansi di situ. So maksudnya kita akan ada loss energy. Kalau kita masukkan 100 watt ataupun 1000 watt dalam bateri, kita tidak akan boleh guna 1000 watt bersih. Jadi kita ada loss di situ. Tetapi walaupun kita tetap di-charge di TNB. Jadi nak buat apa kita buat perkara begitu? Pada pandangan saya lebih suka kalau apa yang masuk di bateri adalah perkara yang kita tak boleh nak save. Contohnya solar panel kita produce 1000 watt tetapi kita guna 500 watt saja. 500 watt lagi akan terbuang. Daripada dia terbuang, lebih baik kita simpan dalam bateri. Okey. Kita tidak boleh jual. Kenapa? Sebab kita tak ada NEM. Kalau kita ada NEM, tak perlulah ada bateri. Teruslah masuk dalam grid TNB supaya boleh dijual. Okey. Itu antara pandangan saya. Saya akan komen lagi beberapa benda dalam video ni. Okey. Di sini dia check. 6M juga. Okey. 6M 6M elektrik 240 volt telah digunakan oleh inverter ini untuk charge bateri. Okey, sebab ada function hybrid inverter, grid tie inverter di situ. Jadi function ni boleh kita turn off kan. Saya rasa di grid tie inverter tersebut. Ada banyak setting kat sini. Kita nak setting yang ini. Solar energy will be the only charge source. Ini antara benda yang perlu diambil kira untuk beli solar. Yang akan charge bateri. Yang sekarang ni bukan solar saja. Utility charge bateri. Kita tak nak macam tu. Nanti bil akan melambung. Jadi kita akan setting. Okey, yang ini tuan kita ni dia telah tukarlah setting dia kan, daripada membenarkan TNB ataupun grid electric charge battery. So dia telah turn off that function. Dan selepas itu alhamdulillah utility dah tak charge solar, dah tak charge bateri Okay, sekarang bateri dia charge oleh solar saja. Sekarang ni akan support untuk load. Good, kita reset dulu. Okey. Okey Ni nampak yang sekarang dia dah turn off dan dia check lagi. Okey, still ada lagi. Okey. malam 2M. Tapi that 2M is datangnya daripada penggunaan elektrik dia. Okey. Dia dah off semua elektrik ataupun electrical appliances dan dia check balik di DB. Tiada dia nampak very
very minimal current lah guna by the circuit. Okey, dia tak tarik current. Alhamdulillah. Okey. Okey tuan-tuan, So, tuan-tuan, siapa-siapa yang masalah je di sini macam saya cakap tadi lah, kan? Dia telah menggunakan grid tie inverter hybrid. So it function grid tidak di off. So grid tu akan masuk charge di bateri. So jadi tuan-tuan yang nak beli grid tie inverter ataupun any inverter yang begini, jadi kena berhati-hati. Seperti dalam video-video saya bagi tahu, kena berhati-hati dengan jenis inverter. Dan kalau beli yang hybrid macam ni, kena tengok, kena off function ni. Kalau tak, silap-silap bil tinggi. Just bayangkan kalau kita mempunyai solar panel yang tidak banyak atau sistem solar panel yang tidak banyak, so bateri tidak boleh di-charge secara penuh. Kalau kita ada bateri banyak, solar panel dia imbalance lah. Solar panel sikit, bateri banyak. So tidak cukup power solar panel nak charge bateri. So apa yang akan jadi? Tenaga elektrik daripada TNB akan charge bateri. So dia akan menaikkan bil elektrik rather than menurunkan bil elektrik. Jadi perkara itu kita tak nak. Jadi itu sajalah saya rasa saya nak komen untuk newcomers kan, yang nak beli hybrid inverter ataupun nak buat solar panel system. Jadi kena berjaga-jaga dengan devices yang kita beli, sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Sebab tu calculation dari segi berapa banyak solar panel, berapa besar inverter, berapa banyak bateri, sekiranya kita nak guna bateri, itu amat penting. Dan juga seperti yang saya cakap, kita kena ada limiter. Limiter tu adalah penting supaya limitkan kita produce elektrik daripada masuk ke grid. Itu perkara pertama yang kita kena faham supaya mengelakkan bil elektrik kita bertambah. Seperti yang saya bagi tahu dalam video-video saya sebelum ni, kalau semua tengok the full video, eksesif kita menghasilkan elektrik yang lebih banyak berbanding kegunaan kita di dalam grid akan menyebabkan elektrik kita di ekspor ke grid TNB. Dan meter kita di rumah tidak boleh sense ataupun baca dua direction, melainkan kita telah subscribe NEM, Net Energy Metering, dan only kita boleh baca dua direction. Okey, bila baca dua direction maksudnya ada positif dan negatif, iaitu menghasilkan dan juga menggunakan. Sekiranya kita tidak mempunyai facility NEM ini, sebaiknya kita letakkan limiter ataupun menggunakan grid tie inverter yang ada limiter function. Jadi saya harap untuk newcomers ataupun orang-orang yang baru nak berjinak dengan perkara solar system ni, tidak melakukan kesilapan begini. Dan nak tahu bagaimana berapa banyak solar panel punya output, kita always kena tengok dalam bentuk wattage. Okay? Tak kisahlah dia 12 volt ke ataupun 240 volt, tapi kita kena tengok dari segi wattage. Maksudnya dari segi watt. Ya? Watt ni nak dapat macam mana? 12 volt, kalau 12 volt kali dengan berapa ampere, dapatlah watt. Kalau dapat 12 volt kali dengan 10 ampere, dapat 120 watt. 120 watt ni akan di-convert kepada 240 volt. Kan, 120 watt berapa? 0.5 lebih kurang 0.5 M, macam tu. Kalau 1 M 240 watt. Okey, 240 volt pada 1 M dah 240 watt. Jadi begitulah. Jadi compare antara watt dengan wattage. Watt dengan watt adalah apple to apple. Berbanding kita lihat pada output voltage, itu saya rasa agak misleading. Okey, sebab di inverter kita tidak boleh tengok output voltage dia, melainkan kita tengok output voltage straight daripada circuit panel kita, solar panel. So circuit solar panel biasanya bergantung kepada saiz dan cara pendawaian kita di solar panel. Sekiranya setiap satu solar panel output dia adalah 12, maka 12. Tengok juga kalau kita ada 4 atau 5, kalau kita pendawaian kita bersiri atau selari, dia akan memberi output yang berbeza. Okey, dari segi output dan dari segi amperage, itu amat penting untuk para DIY sekalian.
Saya harap tidak ada yang melakukan ataupun salah faham, bukan melakukan salah faham tentang video kawan kita tadi tu kan. Saya okay, last but not least, saya bukan komen ataupun hentam siapa-siapa, tidak. Tapi saya pada ini adalah komen jujur saya. Saya just nak betulkan perkara-perkara yang saya rasa boleh menyebabkan orang salah faham dan mengenai solar panel dan solar panel system ni. Dan orang ingat bila ada solar panel dia akan untung. Not necessarily. Dia bergantung kepada berapa output. Okay, tengok output kita macam mana, how efficient our system, how efficient kita punya solar panel dan juga inverter. Okay, okay, itu saja. Saya mohon tiada siapa yang berkecil hati sebab saya rasa perkara ni perlu dijelaskan. Dan saya hanya ada 40 subscriber je, tuan boleh lihat di sini. Saya tidak saya bukan ada 40,000 ataupun 1 juta subscriber, tapi saya rasa perkara yang betul perlu diperjelaskan. Jadi saya mohon rakan-rakan semua subscribe, like dan share video ni sekiranya bermanfaat pada tuan-tuan semua. Terima kasih.